Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang hadirin yang diraikan, bertemu kembali dalam siri program pembentangan penyelidikan di Islamic Studies at UM. Alhamdulillah, kita berkesempatan untuk menemubual pengarah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Fauzi bin Hamad. Beliau merupakan anak jati kelahiran Pasir Mas, Kelantan. Telah meraih PhD pada tahun 2002 dan dalam kemuncak laluan akademik yang berliku, beliau telah dianugerahkan dengan status profesor pada tahun ini pada tahun 2002. Dalam kesibukan beliau di dalam urusan pentadbiran, maka pada hari ini kita bertuah kerana dapat berkongsi dengan idea dan pengalaman menerusi salah satu daripada penerbitan karya daripada penyelidikan beliau dan yang telah dianugerahkan sebagai buku Islamik terbaik kategori anugerah pengajian tinggi sempena dengan Expo Buku Malaysia pada tahun ini. Oleh itu, dalam pertemuan yang terbatas ini, kita ingin menemubual secara langsung Prof mengenai latar belakang, motif pengkaryaan dan juga idea bagaimana tercetusnya buku yang diberi anugerah ini. Maka tanpa melengahkan masa, Prof dalam keadaan sihat ya. Alhamdulillah. Boleh Prof berkongsi dengan kami motif pengkaryaan dan juga latar penghasilan termasuk juga idea yang mencetuskan karya tersebut. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Azmil Zainal Abidin yang menjadi moderator pada program kita pada kali ini, pada siri ini, untuk menjelaskan motif ataupun latar belakang penulisan buku Allah Menurut Al-Ghazali ini. Sebenarnya saya boleh jelaskan bahawa dia adalah hasil daripada satu projek penyelidikan UMRG yang saya dapat pada tahun 2011-2012 bertajuk Pengaruh Pemikiran Akidah Imam Al-Ghazali tentang Ketuhanan terhadap ulama Melayu, kajian dalam kitab-kitab Jawi. Jadi hasil daripada kajian ini, saya dengan seorang pembantu saya, iaitu pembantu projek ataupun pembantu RA saya, iaitu Muhammad Asrul Suhari. Sekarang ini sudah pun bertugas, sudah pun dapat PhD dan bertugas di Universiti Uniza di Kuala Terengganu. Jadi hasil daripada projek ini, yang pertama, satu bab dalam buku yang diterbitkan oleh DBP telah pun dihasilkan dan dikumpulkan dalam sebuah buku yang saya namakan Allah Menurut Al-Ghazali. Asal tajuknya yang saya nak namakan ialah Ketuhanan Menurut Imam Al-Ghazali, tapi untuk meringkaskan. Jadi hasil daripada projek ini, saya nak tonjolkan yang pertama ialah bagaimana pengaruh Imam Al-Ghazali, yang kita tahu karya-karya beliau telah pun diterjemahkan di alam Melayu ini pada abad ke-19 lagi dan dijadikan teks pengajian di Fatani, di Aceh, di Riau dan sebagainya. Jadi saya nampak di situ pengaruh beliau adalah cukup besar di alam Melayu. Kita nak tengok bagaimana pengaruh dari sudut pemikiran akidah ini kepada alam Melayu. Jadi sebab itulah satu daripada bab daripada buku ini, iaitu bab yang terakhir, saya tulis mengenai bab terakhir, pemikiran ketuhanan Al-Ghazali dalam kitab Jawi.
Saya fokuskan kepada pemikiran beliau berkaitan dengan ketuhanan sahaja dalam karya tersebut. Jadi seolah-olahnya satu usaha saya adalah untuk mengetengahkan bahawasanya bila kita berbicara mengenai ketuhanan, gambaran tentang Tuhan itu menurut ijtihad ataupun ulasan menurut Imam Al-Ghazali berdasarkan apa yang saya faham. Kemungkinan ada tafsiran-tafsiran saya itu berbeza dengan orang lain. Jadi bagaimanapun inilah yang saya hasilkan berdasarkan rujukan-rujukan yang saya kumpulkan, terutama sekali ialah rujukan-rujukan utama seperti kitab Al-Iqtisad fil Intiqad oleh Imam Al-Ghazali dan rujukan yang lain. Begitu juga beberapa karya yang ditulis oleh ulama Al-Azhar. Saya menggunakan peruntukan untuk pergi ke Kairo untuk mencari bahan-bahan rujukan terbaru oleh profesor di Universiti Al-Azhar dan juga Kairo University. Saya beli dan saya baca dan saya tuangkan dalam buku ini. Buku ini walaupun nampak kecil, tapi sebenarnya dia kombinasi daripada hasil pembacaan saya terhadap buku-buku tersebut. Kelihatannya Prof amat menjadikan Imam Al-Ghazali ini sebagai focal point sepanjang karier akademik Prof. Pernah juga diterbitkan satu buku yang juga popular, terlaris, iaitu yang bertajuk Ketokohan Al-Ghazali dalam Bidang Logik. Kemudian lagi Prof juga turut menerbitkan satu lagi buku bersama dengan Dr. Hasrul yang bertajuk Asmaul Husna dan Modal Insan. Jadi kalau boleh Prof menjelaskan apakah konsekuensi ataupun kesinambungan antara tradisi Imam Al-Ghazali ini, kerana sekalipun beliau lebih diangkat sebagai tokoh sufi di daerah Nusantara ini, tapi apakah yang idea yang mahu Prof tonjolkan di sebalik siri-siri pemikiran Imam Al-Ghazali ini? Mungkin ada dia punya urutan tertib ataupun mungkin juga prospek yang akan datang. Mungkin ada satu dua lagi saranan idea daripada Prof untuk menonjolkan Al-Ghazali. Ya, memang dalam sepanjang karya kesarjanaan saya, memang saya banyak membaca dan juga menulis mengenai Imam Al-Ghazali. Yang pertama ialah kerana memang tesis PhD saya ialah mengenai Imam Al-Ghazali, iaitu ketokohan Imam Al-Ghazali dalam bidang logik. Saya mengkaji mengenai bagaimana usaha yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali menerusi muqaddimah kitab Al-Mustasfa min Ilmi Al-Usul sebagai asas untuk dijadikan kerangka berfikir bagi diaplikasikan ataupun digunasesuaikan dalam perbahasan usul fiqh. Jadi mula daripada situ saya cuba membaca, memahami di mana pemikiran Al-Ghazali ini dia mencakupi bidang yang luas. Jadi kalau kita lihat logik itu digunakan untuk perbahasan bukan saja dalam perbahasan ilmu kalam atau ilmu tauhid, tetapi juga dalam bidang usul fiqh, sehingga abad kelima itu dianggap sebagai abad berlakunya perkembangan yang menarik dalam bidang usul fiqh itu sendiri, sehingga lahirnya karya Al-Mustasfa min Ilmi Usul itu yang berbeza dengan karya yang dihasilkan sebelum daripada itu. Adapun mengenai buku yang disebut tadi, itu adalah beberapa bab daripada tesis saya yang sempat diterbitkan. Cuma oleh kerana tesis saya itu berkaitan dengan kajian teks, bahagian kajian teks itu saya buat terjemahan dan juga analisis. Yang tu saya belum terbitkan. Tak pastilah sempat tak terbit sebelum saya pencen. Saya harap dapat diusahakan. Jadi berkaitan dengan soalan kesinambungan karya-karya Imam Ghazali ini, satu ialah saya cuba untuk menonjolkan pemikiran Al-Ghazali satu dari aspek nazariyah ataupun perbahasan mengenai ilmu-ilmu falsafah, logik dan sebagainya. Kemudian aspek amali
Imam Ghazali banyak juga menyentuh mengenai ilmu tasawuf dalam karya yang lain. Sebab apa? Sebab seperti mana yang kita faham dalam tradisi Islam, ilmu Islam ini, seseorang itu dia boleh menjadi sempurna dari sudut al-quwwah an-nazariyah apabila dia mencapai ma'rifatullah. Jadi perbincangan tentang ini banyak berkisar tentang ilmu tauhid, bagaimana nak mengajar tentang dalil-dalil Tuhan tu wujud, sifat-sifat Allah, mengisbatkan sifat-sifat Allah, dan perbahasan tentang alam akhirat dan sebagainya. Jadi kesempurnaan aspek itu berkisar bila seseorang itu mencapai ma'rifatullah. Yang kedua ialah dari sudut kesempurnaan itu, seorang itu bila dia sempurna dari segi amali, bila seorang itu dapat mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam proses ma'rifatullah, untuk ma'rifatullah itu untuk diterjemahkan dalam kehidupan ataupun dalam praktis perbuatan manusia, sehingga melahirkan hamba Allah yang taat. Ataupun Imam Ghazali juga menggunakan istilah hamba Allah yang Rabbani. Dia ada satu proses, iaitu proses tarbiyah ataupun tazkiyah. Dalam proses itu Imam Ghazali banyak berbicara mengenai al-asma al-husna, iaitu bagaimana seorang hamba tu boleh menjadi hamba yang Rabbani bila dia memahami makna-makna yang terkandung dalam nama Allah, Al-Asma' Al-Husna, kemudian diterjemahkan dalam kehidupan sehingga dia dapat membentuk watak manusia itu yang Rabbani. Saya bawa contoh, bila kita bincang tentang Allah itu bersifat maha mengetahui misalnya. Jadi ataupun kita sebut sebagai Allah itu sebagai Al-Quddus. Al-Quddus ini ialah yang pertama, seseorang itu dapat membersihkan dari sudut kognitifnya, dari sudut ilmunya, daripada sumber-sumber ilmu, daripada ilmu-ilmu yang tidak berasaskan kepada sumber yang meyakinkan. Itu dalam perbahasan tentang Al-Quddus. Misalnya ilmu yang berasaskan kepada syak, berdasarkan kepada sumber-sumber waham, sumber-sumber yang tidak boleh menatijahkan ilmu yakin. Itu dari segi ilmu, itu Quddus itu. Kita kena bersihkan akal fikiran kita daripada sumber-sumber yang seperti itu. Kemudian Quddus juga adalah membersihkan akhlak kita daripada sifat-sifat yang buruk. So, di situ perbincangan tentang Al-Quddus itu, dia Quddus dari segi pemikiran, Quddus dari sudut akhlak. Jadi taqdis al-aql dari minal khurafat misalnya, taqdis al-akhlaq minaz zamaim, daripada akhlak yang buruk. Jadi itulah proses pendidikan. Jadi saya lihat misalnya kita bercakap tentang soal, sekarang ni orang bercakap tentang soal integriti, kepentingan melahirkan umat Islam yang ada integriti, mempunyai jati diri dan sebagainya. Bagaimana proses untuk menghasilkan umat Islam yang berintegriti, maka pemahaman terhadap Al-Asma' Al-Husna dan juga bagaimana untuk menterjemahkan Al-Asma' Al-Husna itu dalam kehidupan, itu banyak diulas oleh Imam Ghazali. Jadi saya banyak menulis, kalau sidang penonton banyak membaca, saya dalam website dan sebagainya boleh search tulisan-tulisan saya bagaimana untuk memahami Al-Asma' Al-Husna, sehingga boleh kita jadikan sebagai asas untuk melahirkan watak Muslim yang sempurna. Jadi sebab itulah saya lihat tokoh Imam Al-Ghazali seorang yang dia bukan saja melihat aspek theoretical, tapi juga aspek amalinya. Sebab itulah misalnya dia menghasilkan satu buku yang dijudulkan sebagai At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, buku yang digunakan untuk dia memberi nasihat kepada pemerintah supaya bagaimana menjaga rakyat dia dengan baik, berperilaku yang baik dengan masyarakat, dengan orang bawahan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita lihat Imam Ghazali ini
kalaulah pemikiran dia tidak ada unsur keunggulan, keistimewaan tertentu, maka yang pertama dia tak akan dijuluki dengan nama sebagai Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dan pengaruhnya tidaklah begitu besar dalam konteks alam kita di rantau ini. Ya. Baik Prof, sesuai dengan apa yang Prof nyatakan tadi, saya ingin pilih satu contoh daripada topik yang terdapat di dalam buku ini, iaitu mengenai wacana ketuhanan untuk masyarakat awam. Jadi Prof, bagaimana dalam kecelaruan pemikiran umat Islam pada zaman ini dengan pelbagai cabaran ideologi falsafah asing, maka karya Al-Ghazali ini relevan, sesuai sebagai kompas dalam pemikiran bila kita kaitkan wacana ketuhanan ini untuk masyarakat awam. Prof memang terkenal sebagai seorang yang dapat merendahkan aras perbahasan wacana yang tinggi untuk dapat mudah dihadam oleh masyarakat awam. Jadi bagaimana Prof melihat mungkin ini sebagai satu konteks terakhir dalam resensi buku ini, iaitu pendekatan Imam Ghazali tadi apabila beliau menyatakan pendekatan yang sesuai bagi masyarakat awam mengenai wacana ketuhanan yang dihidangkan di dalam buku ini. Okey, memang kita tahu manusia ini dia ada peringkat-peringkat yang tertentu. Jadi dalam konteks ini muncul satu disiplin yang ilmu disebut sebagai ilmu kalam untuk menangani isu-isu pemikiran berkaitan ketuhanan yang pada zamannya banyak dikuasai oleh aliran Mu'tazilah, di mana perbahasan itu kadang-kadang memeningkan orang awam. Jadi sebab itulah dalam kitab Al-Munqiz min Ad-Dhalal, Imam Ghazali menjelaskan bahawasanya untuk orang awam ini, topik-topik yang harus dihidang kepada mereka ialah apa yang boleh dihadam oleh akal fikiran mereka. Laksana kanak-kanak yang baru lahir, misalnya bukan semua makanan boleh dimakan oleh mereka. Yang boleh misalnya mereka hanya boleh mengambil makanan yang seperti susu, tak boleh lagi misalnya kita nak bagi dia nasi lemak atau nasi ayam dan sebagainya, bukan kerana nasi lemak, nasi ayam itu tidak bagus, tapi tidak sesuai untuk dihadam oleh tahap seperti itu. Jadi perumpamannya begitulah untuk orang awam yang tidak ada background dari sudut pengajian Islam dan juga tidak terlatih dalam memahami dialektika perbahasan ataupun yang disebut sebagai qawaid an-nazar, kaedah-kaedah bagaimana untuk berinteraksi dengan dalil-dalil akliyah, maka mereka ini tidak digalakkan untuk cuba untuk mendekati karya-karya seperti ini. Jadi sebab itulah Imam Al-Ghazali menyarankan supaya karya seperti ini tidak didedahkan kepada mereka. Yang penting ialah mereka mencapai, dapat memahami perkara basic berkaitan dengan akidah, dan mereka digalakkan diajar supaya membaca Al-Quran dan amalan-amalan seperti solat dan juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang berlaku pada hari ini ialah kita banyak mendedahkan perkara-perkara peringkat tinggi ini dalam media sosial, Facebook dan sebagainya, kadang-kadang mengelirukan masyarakat awam. Jadi saya lihat ulama di sepanjang zaman mereka tahu tahap mentaliti masyarakat itu sendiri. Jadi sebab itulah ilmu kalam ini adalah ilmu yang boleh kita kembangkan dengan kita bawa pendekatan yang baru, sebab prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu kalam itu boleh dihuraikan oleh mereka yang memahami aspek-aspek teori ilmu dalam bidang tersebut untuk menangani misalnya aliran pemikiran yang menolak pendekatan mengkombinasikan di antara hujah akal dengan hujah wahyu, ataupun yang mengutamakan hujah akal berbanding dengan hujah wahyu. Jadi pendekatan ini juga masih relevan, tapi bukan semua orang yang
yang boleh menggunakan pendekatan tersebut. Jadi sebab itulah saya lihat untuk orang awam ini ialah kita banyak perlu dedahkan dari sudut aspek-aspek yang basic, yang lebih kepada mengarahkan mereka untuk melaksanakan amalan supaya mereka dapat mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani kehidupan. Jadi sebab itulah karya saya yang saya hasilkan ini ialah boleh jadikan sebenarnya kalau saya nak kata dia terlalu rendah, tidaklah rendah sangat. Tapi kalau saya nak kata terlalu tinggi pun tidak tinggi sangat. Jadi cuma boleh dibaca secara yang teliti. InsyaAllah mungkin dengan bantuan guru-guru, mungkin dalam bab-bab yang tertentu perlu juga berguru, tetapi saya dah dedahkan gambaran umum bagaimana Imam Al-Ghazali menghuraikan tentang Allah ataupun topik berkaitan dengan ketuhanan ini. Jadi sebenarnya buku ini juga saya bukan sekadar untuk umat Islam, Muslim, tapi juga untuk non-Muslim yang cuba untuk memahami bagaimana seorang tokoh ulama Islam menghuraikan tentang Tuhan itu sendiri mengikut perspektif Muslim. Jadi untuk dibuat kajian perbandingan dengan konsepsi Tuhan menurut mereka. Jadi inilah yang saya dapat persembahkan untuk tatapan masyarakat. Terima kasih. Yang saya faham Prof akan melanjutkan lagi siri yang berikutnya dalam perancangan. Ya, sebenarnya saya ada perancangan. Satu, saya nak menghasilkan lagi buku yang saya judulkan Akhirat menurut Al-Ghazali. Dan kalau diizinkan ada satu lagi buku iaitu Nabi ataupun utusan Allah menurut Al-Ghazali. Cuma saya tak pastilah bila dapat dihasilkan. Cuma yang pasti niat tu, nawaitu tu ada, dan harap dapat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya menghasilkan. Dan bila saya menulis, sebenarnya saya cuba untuk mengaitkan dengan isu semasa yang berlaku dalam masyarakat. Bukan sekadar mengulas apa yang ada dalam karya ulama, tapi bagaimana teori ataupun asas-asas ilmu yang ada dalam yang dituangkan oleh ulama itu boleh diterjemahkan, dikaitkan dengan isu-isu yang berlaku dalam masyarakat. Jadi insya-Allah kalau diizinkan Tuhan, itu adalah antara perancangan saya. Wallahu alam, sempat atau tidak. Wallahu alam, insya-Allah. Kita doakan Prof dikurniakan keberkatan waktu dalam kesibukan beliau mentadbir Akademi Pengajian Islam, dapat menghasilkan karya ini dan menjadi qudwah kepada anak buah yang lain. Dan saya merasakan bahawa kesempatan yang ada ini dapat menjelaskan betapa buku ini adalah a must read book. Satu buku yang perlu didapatkan oleh para peminat pemikiran Imam Al-Ghazali. Setakat itu saja. Terima kasih kepada sidang hadirin yang sedia mengikuti siri ini. Jangan lupa like dan subscribe program pembentangan penyelidikan ini di Islamic Studies at UM di dalam FB dan juga YouTube. Sekian saja, semoga bertemu lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Sama-sama.